Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab Sabilan Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sabilan Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita pergi pada bab akikah ini. Bab akikah. Akikah menurut erti bahasa ialah rambut yang ada di atas kepala anak-anak yang pada saat dia dilahirkan, itulah ikut erti bahasanya, durahnya, rambut atas kepala anak-anak pada saat dilahirkan. Itulah maksud akikah dia. Dan menurut istilah syarak pula ialah binatang yang disembelih dikala mencukur kepala anak-anak. Jauh. Itu sembelih. Ni kepala rambut ada kepala dia ikut bahasa. Sebab itu kita takrif ni kena tengok ikut syarak, ikut bahasa dia. Ikut ilmu kalam, ikut macam-macam takrif dia. Jadi ilmu hadis hak baru pula ilmu kadang-kadang ilmu tu dia timbul istilah baru, istilah untuk ilmu tertentu tu baru dah. Dan sebab itu kita kena jangan balas benda yang berbeza takrif lah. Kita tak lesah sama ni takrif ni, takrif gini. Dan sekali tak lesah dah. Begitu juga sini takrif syarak ni kena faham. Ya bukan sekadar rambut, binatang. Poinnya binatang yang disembelih. Bukan pada rambut tu. Binatang yang disembelih dia kalau mencukur rambut pada kepala anak-anak. Dalam akikah diterangkan dalam hadis yang berbunyi kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Artinya setiap anak yang dilahirkan tergadai dengan akikahnya. Disembelih pada hari ketujuh. Dan dicukur rambutnya dan diberi nama hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i, Daraqutni dari Samurah. Jadi ya gada dah, tergada dengan akikahnya dah. Jadi macam kena gada lah betul sehingga dia bayar akikah dah. Pada hari ketujuh. Lepas tu kena cukur rambut, lepas tu beri nama apa hari ketujuh dah. Sebab itu kita lah ni walaupun nak daftar merasa maulidnya hari ke-7 beri nama dah. Lepas tu kau hari lepas tu kau dah. Kalau awal sangat tu kita kena sunnah dah. Dia dimasukkan dengan tergada dengan akikah ialah tidak bertambah besar seperti anak biasa. Ni masuk tergada ni ya syarahnya. Tidak bertambah besar seperti anak biasa sampai dengan diakikahkan. Kata gitu tak defennya. Tergada-gada ni maksudnya tak besar seperti anak biasa lah. Ada kekurangan lah. Allah A'lam. Kekurangan sikit mananya. Sikit agama ke segi apa Allah A'lam lah. Yang amat berkata dimasukkan dengan tergada dengan akikah bahawa apabila tidak diakikahkan, anak itu tidak dapat memohonkan syafaat untuk orang tuanya pada hari kiamat. Jadi budak ni akan beri syafaat pada orang tua dia dah. Jadi budak kecil ni yang akan beri syafaat kalau mati budak kat. Dia boleh beri syafaat pada orang tua dia lah. Tapi cara dia kena akikah dulu lah. Kalau tidak dia tak boleh syafaat anak dia lah. Allah A'lam lah. Itu masuk gadai ni mengikut dia kata sini Imam Ahmad kata dah. Hikmah akikah itu melahirkan rasa gembira kerana menerima nikmat Allah yang di antaranya mendapat anak keturunan. Jadi cara nak gembira ialah kita jamu orang makan. Bukan sedih lah. Dengar tahlil dia nak sedih baru jamu makan. Jamu makan ni ketika orang gembira lah. Gembira kita jamu dah. Sayang kita lah. Anak-anak kita lah dah. Anak bini kita dah. Kita jamu dah. Pak makan ni kerana gembira. Akikah itu sunat muakkad, bukanlah wajib. Mengikut mazhab kita wajib dah. Dan bukan juga bid'ah. Ada yang kata bid'ah dah. Tapi pendapat yang jangkit lah. Ganjar dah. Ni biasa istilah bid'ah ni adalah kitab-kitab fiqh perbahasa. Kalau orang tu tak terima dalil tak kuat ke apa, yang anggap bid'ah tu biasa dah. Jangan kita meneliti itu perkara biasa. Cumanya kita pilih mana kuat lah. Kita anggap sunnah lebih kuat daripada bid'ah. Kita amalkan, kita anggap bid'ah lebih kuat daripada sunnah benda ni. Kita tinggalkan gitulah. Macam-macam lah. Mazhab lain mungkin yang anggap bid'ah kunut subuh dah. Bid'ah berterus bukan bid'ah tak Nabi tak aja buat dah. Mazhab kita ni tidak anggap bid'ah, bahkan anggap sunnah. Ada dalil besar. Lepas tu dia ni apabila Nabi buat lebih dia 3 kali, kira tu benda tu boleh diteruskan lah. Gitulah. Maksudnya ada nak usul dia nak faham dalil tu macam-macam. Imam Syafi'i berkata telah bertemu dengan 2 orang ulama. Yang pertama Hasan Syaibani, yang katanya akikah itu wajib. Hasan Syaibani ni Imam Syafi'i belajar dah anak murid kepada Abu Hanifah ni. Hasan Syabani ni dia kata wajib lah.
Yang kedua, Al-Laisi yang mengatakan akidah itu bid'ah. Al-Laisi ni orang usul di Mesir. Nah, Imam Syafi'i nak pergi ngaji tak ada, dia mati dah. Meninggal dah sebelum Imam Syafi'i pergi nak ngaji dia dah. Jadi dia kata bid'ah, bertentangan dengan Tuhan dah. Wajib orang ni bid'ah. Dimengerti dari orang yang di atas dalam kitab Minhaj. Dan pendapat murid-murid Imam Syafi'i, kalau seorang menyembelih seekor kambing diniatkan korban dan akikah, maka keduanya tidak sah. Tak boleh gabung dah. Ia kena korban saja ataupun akikah saja, tak boleh gabung-gabung dah. Inilah yang disebutkan oleh Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfah. Ni jadi kita nak ingatlah. Sebab itu akikah ni tak molek tunggu boleh haji dah. Akikah ni 7 hari lah. 14 hari, 21 hari, maksudnya betul-betul dekat kegembiraan anak lahir. Kenapa nak tangguh dah? Kenapa nak tunggu-tangguh? Boleh haji kalau lambat lagi dah. Kalau betul tu lah sikit dah. Tapi biasa ni cari lah. Kita banyak jauh lagi. Tiba-tiba nak buat musim haji dah. Mazhab kira lain tak boleh dah. Tak jadi, tak sah. Kalau lembu tu tupai dengan benda lain. Kena korban-korban belakang. Akikah tak boleh tupai dah. Akikah sah. Lepas akikah ni ada setengah mazhab. Jadi kata akikah ni kambing je dah. Kambing atau bibir bukan dengan bahagian lembu dah. Mazhab kita setengah tu je peluah sikit boleh lah. Tapi kita kena ingatlah benda ni. Tak molek lah mana pun dah. Salah ni jadi waswah dah. Korban kat akikah campur ni. Jadi punah. Dia kata tak jadi dua-dua dah. Tak jadi dua masalah ni. Sebab itu kita kena berhati-hati. Kita ni kalau akikah tu buat ikut sunnah. Betul-betul 7 hari lah. Jangan tunggu lambat-lambat. Tak kata boleh tu. Kata boleh tu tidak utama dah. Dia akan jadi masuk dalam bab khilaf lah. Jadi hak lebih untuk elok khilaf, kita amalnya sunnah. Jadi bukan kita kita amal yang sabit sunnah untuk elok bid'ah. Tu kaedahnya. Kalau berkorban dan akikah hukumnya sunat yang berdiri sendiri dan lagi yang dimasukkan. Kalau korban tu dan akikah hukumnya sunat dah. Ikut mazhab kita sunat dah. Yang berdiri sendiri dah. Masing-masing berdiri sendiri. Dan lagi yang dimasukkan dengan jamuan umum dan akikah itu jamuan khusus. Kali korban itu jamuan umum, akikah itu jamuan khusus. Dan juga ada perbezaannya dalam beberapa masalah dalam korban akikah yang akan diterangkan kemudian. Ada beza, mungkin sama dah. Itu tak mahu buat sekali tu dah. Kerana itu kedua-duanya tidak dapat dikerjakan bersama-sama. Tak boleh serentak dah. Benda tu lain. Ini syariah lain, ini syariah lain dah. Ada nopai boleh haji pun tak molek lah. Tak molek. Kalau boleh nak pakai hak suku juga dah. Ambil kambing, bukan ambil lembu dah. Ambil sogian dari lembu tu khilaf lah. Berbeza dengan mandi hari Jumaat yang dikumpulkan dengan mandi janabat. Apabila diniatkan, maka kedua-duanya sah. Kerana taharah itu dapat dikerjakan dengan bersama-sama. Suci ni boleh sama dah. Nak suci najis, nak ambil uduk, dia boleh serentak dah. Tak ada masalah. Begitu juga. Mandi hari Jumaat dengan mandi wajib janabah ni boleh serentak dah. Syekh Ramli berkata dalam kitab Nihayah, kalau seorang menyembelih seekor kambing berniat untuk dijadikan korban dan akikah, maka sahlah keduanya. Tapi Syekh Ramli ni lain dah. Syekh Ibn Hajar kata tak sah. Syekh Ramli kata pula seekor kambing niat untuk jadi korban dan akikah, sah lah. Kambing sebut dia tak ayat lembu dah. Atau kita kata saat ni dah. Kambing jahat kata asal-asal ni pasal kambing ataupun bibiri tu. Tu je. Syaitan lah. Dalam hadis sebut tu je. Dah, yang disebut dalam hadis tak ada sebut lembu gapo, sogian lembu, sogian unta, tak ada sebut dah. Jadi kita nak kiyah-kiyah jauh tu bahayalah, rosak, takut rosak agama dah. Orang yang disunatkan mengerjakan akikah anaknya ialah orang yang berkewajipan memberikan nafkah kepada anak itu. Jadi hak sunat ni atas apa dia? Atas pok dia lah. Atau petuk dia, hak mana jaga dia, hak binafkah dia lah. Mak dia ikutlah hak mana binafkah lah. Kerana itu harga akikah dibebankan kepadanya, bukan kepada anak itu. Anak tu kecil lah. Kalau ada atas saka pun tidak atas budak kecil tu lah. Atas budak tu ambil daripada tok dia lah. Jaga dia lah. Kalau mak pok mati ke apa dah. Dan kalau dikeluarkan dari harta anak, maka yang dimakikahi menggantikan harta. Kalau ambil harta saka anak warga pun kena ganti dah. Kena ganti dah. Orang yang binafkah kena ganti. Tak boleh ambil dah. Bukan benda hak wajib, hak gapo, hak beri nafkah tanggungan tu lain. Nafkah nak beri makan budak kecil tu tak apalah. Ambil daripada harta saka dia lah. Sekadar yang untuk makan minum dia. Tapi kalau akikah kau ngatik ke apa, tak boleh. Tu orang bui pitih ni dah. Ngatik-ngatik beri 10 ya, 20 ya.
Masalah dia beri pada keluarga tu nombor satunya untuk budak kecil lah, untuk anak yatim kalau ada budak kecil ni. Tiba kita ambil pitih tu buat ngatik. Kita takut tak lebar tok guru tu ustaz. Maka termakan harta anak yatim lah. Besar tu lah dosa dia. Begitu juga ni lah. Disunatkan mengakikahi anak apabila mampu. Kalau mampu kena akikah lah. Sunat lah. Ukuran kemampuan di sini disamakan dengan kemampuan zakat fitrah. You kira ni zakat fitrah. Itu orang berkewajipan membayarkan zakat fitrah sebelum selesai masa nifas ibunya. Jadi budak kecil kau apa kena bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah kata boleh lah. Akikah dah, tapi kita kira gini lah. Kita negara sama juga dah, tambah-tambah kita ni mahal. Dia tempat dia jam dulu tu murah dah. Kita ni kambing mahal kan, 900 ke apa, nak ada pitih lah. Tak ada pitih 900, tak solat ganti naya ke apa lah dah. Bidang pula penuh agama dah. Cuma lah ni dia boleh nak jauh dah. Bagi saja lah boleh dah. Kita akikah, nak akikah pak kita ni kos tinggi lagi dah. Lepas tu, kita pun sibuk dah masalah ke apa dah. Kita boleh hantar akikah ni ke Kamboja dah. Kamboja ke mana hak murah ke hak mahal pun tak apa juga dah kalau kita ada pitih. Jadi kita nak tak boleh buat segera nampak, buat makan tak ada nak. Sibuk ke apa? Tak ada pitih kalau sibuk ke apa, jadi kita boleh akikah jenjak. Walaupun ke atas dasarnya orang itu lebih memerlukan lagi tu tak ada. Asas-asas akikah ke apa ni untuk jamu ke apa kita, pasal kita gembira tunjuk ke apa, tapi kadang-kadang kita masalah dah. Kalau kita nak akikah juga tak ada arah lah gak. Kita akikah denulah tempat orang miskin Kamboja ke apa. Lepas tu pak kita ni kira kita kata makan sikit-sikit dah. Kalau tu lah terpaksa, kalau boleh kena buat kapu juga dah. Tu keadaan asalnya dah. Kali ini tidak tergolong orang yang mampu pada masa nifas yang terpanjang, tidaklah sunat mengakikihi anaknya. Tu kira-kira ni. Masa nifas ni. Masa ni tak boleh nama juga. Kat tunggu siapa habis nifas ni dan raya haji baru nak akikah ni. Tak kena lah. Lepas nifas ni terik-terik 60 hari tu kira maksimum lah kita kira-kiranya dah. Nak akikah budak ni nak. Ibu tidak sunat mengakikahi anaknya terkecuali apabila ayahnya tidak mampu dah. Itulah. Kadang-kadang ada gini lah. Pok tak kaya, bini kaya dah. Bini kerja sedap. Tak lelaki ni kerja kapur gitu dah. Macam mana dah? Jadi pitih ada, mak ada pitih ya. Mak dia dah bini. Anak zina yang wajib memberikan nafkah adalah ibunya. Maka sunat bagi ibu mengakikahkan anaknya. Nak zina ke anak yang tak tahu nasak dah. Inilah yang diperkuat oleh Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfah. Walaupun zina dipaksa lah. Nerogo ke apa pun. Gitulah dah. Inilah yang diperkuat oleh Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfah dan Syekh Ramli dalam kitabnya Nihayah. Kerana tidaklah pantas merasa gembira dengan perbuatan zina itu kerana akan mendatangkan malu. Biasanya malu dah nak susu dah. Tak kena lah kita buat akikah gembira nak gege kau kapur dah. Syekh Khatib Syarbini dalam kitabnya Mughni bahawa tidak sunat bagi ibu mengakikahkan anak yang dilahirkan kerana zina. Sekalipun wajib memberikan nafkah bagi ibunya, wajib bagi nafkah tapi akikah tidak sunat ya. Kerana dengan melaksanakan akikah maka menambah malunya dah. Jadi nak susuk dah, bukan nak tambah malu dah. Zina walaupun zina tu zina kena paksa rogok pun malu juga dah. Tambahlah zina suka sama suka dia. Kalau ayah dan anak yang lahir dalam keadaan tidak mampu, maka sunat bagi neneknya, tuknya yang mampu melaksanakan akikah cucunya. Sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah atas cucunya Hasan Husain. Hasan Husain ni bukan Ali ni, Rasulullah ni, Hasan Husain ni. Gitulah. Akikah dah. Kerana yang memberikan nafkah kepada keduanya adalah Rasulullah kerana orang tuanya tidak mampu. Orang tuanya ada Hasan Ali ni. Sepatutnya tidak ada. Tapi Nabi tu ni dia tangguh juga. Dah. Kalau anak itu budak, hamba lah. Sedangkan ayahnya merdeka. Dah. Anak pada hamba lah. Anak tu lahir daripada hamba perempuan ayah dia lah. Sedangkan ayahnya merdeka, tidak sunat bagi bapa melaksanakan akikah anaknya. Kerana memberikan nafkah tidak wajib bagi ayahnya. Tak dah. Gini kali nikah. Orang tu nikah dengan hamba dah. Hamba orang lain. Ni hamba orang lain dah. Jadi anak tu dia kata beri nafkah pun kepada tu tuai jasa nak.
Inilah dikuatkan oleh Syekh Ramli dalam kitab Nihayah Terpada Khilaf Ginana. Dan diperpegangi oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfah, sunat bagi ayah mengakikahkan anaknya sekalipun tidak wajib memberikan nafkah. Sunat juga dia kata dah mengikut Ibn Hajar Al-Hatamiyah. Kerana kewajipan berikan nafkah wajib pada asalnya, sedangkan ayah tidak berkewajipan berikan nafkah pada masalah ini hanya kerana sifatnya mendatang saja. Ini sunat juga ayah, dia kata sini. Syekh Ramli kata tak sunat ayah, tu dia lah, tu Hasan lah. Waktu akikah itu semenjak anak itu dilahirkan sampailah dengan mencapai usia baligh. Akikah tu paling terik kata baligh. Saya ni kata nifah ni. Ni sampai baligh boleh lah. Maka bila anak itu terus dah mencapai usia baligh, maka gugurlah tuntutan kepada ayahnya. Dan sunat bagi anak itu sendirilah mengakikahkan dirinya sendiri sebagai pelaksanaan kewajipan yang sudah lupa. Macam qada lah. Syekh Ibn Hajar berkata dalam kitabnya bernama Tuhfah bahawa setiap anak kalau sudah mencapai usia balik, maka ia sudah terlepas dari tanggungjawab orang tuanya. Maka tidak terhapus sunat akikah itu pada dirinya sekalipun terhapus dari tugas ayahnya. Ayah dia habislah tugasnya dah. Dia boleh cari piti sendiri. Dia sendirilah buat akikah untuk dirinya sendiri dah. Dan lagi ditambah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tabrani dari beberapa turuk jalan bahawa diriwayatkan diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan dirinya sendiri. Ada tapi tak tahulah kuat semana dah, tapi ada beberapa turuk jalan hadis tu cerita Nabi nak akikah diri sendiri sesudah diangkat menjadi rasul dah. Maka memadailah dijadikan dalil dari riwayat ketiga imam itu. Dan kendati pun Imam Nawawi berkata dalam Majmu' bahawa hadis itu batil. Jadi nampak saya ni. Jadi Imam Nawawi ni tok guru besar mazhab Syafi'i dah. Dia tunggak mazhab Syafi'i lah. Nah, mazhab Syafi'i lepas dia tu bergantung pada kitab Minhajut Talibin dia lah. Kitab Majmu' dia, kitab dia tu jadi tunggak mazhab. Ya. Imam Nawawi. Orang ni Syekh ni kata boleh pakai hujah dia. Mutaakhirin ke dia pakai buat hujah ni sedangkan hadis tu Imam Nawawi kata batil. Majmu' Syarah Barat batil ni hadis palsu. Nah, tak boleh pakai sikit abuk dah. Gitulah. Dia kata dia gini lah, hujah tu hujah tidak mutamat tak kemah. Tapi kita kata nak nyoku dah. Tapi kena ayat batil hadis tu tak ayat dosa pula dah. Kalau kita tak ayat dengan kebenaran hadis ni batil ke apa, kita tahu sedang kita tak ayat, dosa besar tu dah. Yang lebih baik menyembelih akikah itu pada hari ke-7 dari hari kelahirannya. Dan hari kelahiran dimasukkan ke dalam hitungan. Tetapi kalau dilahirkan pada waktu malam, maka malamnya tidak dihitung dan perhitungan dimulai esok harinya. Gitulah. Start hari pertama kita bila ni kalau sehari, kira dah sehari dah. Kalau malam tu masalah ni kena kira esok dah. Kira 1, 2, 3 sampai 7 dah. Jadi kalau hari hak beranak, tak ada minggu depan tu bukan hari hak, ni hari Sabtu gitulah keadaannya. Kalau ayahnya dianggap tidak mampu dalam masa 7 hari itu, maka ayah tidak disuruh melakukan akikah anaknya. Dan sekalipun mampu sudah selesai masa nifas yang terpanjang, yakni 60 hari pun. Dia tak mampu sampai 60 hari. Lepas 60 hari, 61 hari baru mampu. Tidak ditutup lah. Syekh Syubra Manisi berkata kalau dalam keadaan seperti yang disebutkan di atas juga dilakukan akikah anaknya, maka gugurlah tuntutan dari anaknya di kemudian hari. Gugurlah, tak tahulah. Tak mampu tapi akikah juga. Bukan imin dia kali tak. Tapi kalau ayah menjadi mampu di dalam masa sebanyak-banyaknya hari nifas, diperintahkan untuk melaksanakan akikah anaknya. Dan 60 hari tu dah tiba yang mampu hari 59 ke 40. Nah, jadi dia kena akikah lah untuk anaknya dah. Sunat mengakikahkan anak yang mati yang sempat hidup sekadar cukup waktu menyembelih akikah, sekalipun meninggal sebelum hari ke-7. Jadi sunat akikah anak yang mati yang sempat hidup sekadar cukup. Nah, yang mati tu lepas beranak tu mati dah.
cukup. Jadi cukup lama tu mati dah. Sekadar menyembelih akikah lah. Ada. Walaupun mati sebelah hari ke-7 dah. Masih sunat yang kata dah. Kalau akikah tidak disembelih pada hari ke-7, maka hendaklah disembelih pada hari ke-14. Dan kalau tidak disembelih pada hari ke-14, maka disembelih pada hari ke-21. Tu kaedah asal. Jangan nak lagi kaedah ni nak ambil pendapat jauh-jauh tu jadi punah. Nak agama dah. Nak ambil hak asal-asalnya. Kemudian setelah itu ditambah 7 hari dah. Sebagai ulama berkata, apabila telah berulang 3 kali 7 hari, maka luputlah waktu ikhtiar. Ulama kata sekat 3 kali dah. Sampai 21 hari maksimum. Lepas daripada tu tak ada lah waktu ikhtiar, waktu asal ni disyariatkan. Akikah dah. Yang terbaik hendaklah akikah bagi anak lelaki 2 ekor kambing. Dan sunat kedua kambing itu sama sifatnya dan umurnya. Sama tua, sama 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun gitulah dah. Sunat bagi anak perempuan seekor kambing. Kerana disebutkan dalam hadis Aisyah yang katanya, Amarana Rasulullah SAW an nu'iqa 'anil ghulami bisyataini mutakafi'ataini wa 'anil jariyah. Rasulullah SAW memerintahkan kami menyembelih akikah untuk anak lelaki 2 ekor kambing yang sama, dan untuk anak perempuan 1 ekor. Hadis riwayat Tirmizi dari Aisyah. Anak yang khunsa seperti perempuan berdasarkan pendapat Syekh Ibn Hajar, dan seperti akikah anak lelaki menurut Syekh Ramli. Beza. Syekh Ramli kata khunsa jadi macam anak lelaki, Ibn Hajar kata macam anak perempuan. Dan memadailah seekor kambing atau dengan secara bersama berapa orang pada seekor unta atau sapi. Dia kata boleh, masa kita beli kosong lah. Unta seekor tu berapa orang boleh. Kerana Nabi SAW mengakikahkan Hasan dan Husin, dan untuk masing-masing seekor kambing dia. Gitu dah. Jadi Nabi ni, walaupun Nabi kata 2 ekor kambing ikut hadis ni, tapi Hasan Husin ni seekor untuk Hasan, seekor untuk Husin ni. Dan terafdal akikah itu 7 ekor kambing, sesudah itu seekor unta. Boleh juga lah. Barulah seekor sapi. Atau kerbau, sesudah itu seekor bibiri, barulah seekor kambing ni. Terafdal itu 7 ekor dah. Bibiri lebih afdal daripada kambing ni. Gitu dia kata. Kemudian secara bersama-sama berapa orang menyembelih seekor unta. Boleh juga dah. Maksudnya 7 orang lah, 7 orang budak kecil ni. Kemudian seekor sapi atau kerbau untuk berapa orang lah. Maksudnya 7 gear ni. Seperti yang diterangkan dahulu dalam masalah korban. Kerana akikah itu sama dengan korban dari segi umurnya, jenisnya, sifatnya, afdaliyahnya. Itu nama mazhab kita ni sama dah. Dimakan dan disedekahkan pada fakir miskin. Menghadiahkannya kepada orang yang mampu, menyimpan sisa dagingnya. Dia kata sama macam korban. Jumlah daging yang baik dimakan oleh pemiliknya tidak boleh dijual. Wajib kerana nazar atau khusus ditentukan. Disyaratkan niat, waktu berniat dan sebagainya. Dia kata serupa nak tu korban. Tapi ada berbeza. Lepas ni kita cerita dah pasal saya lorak ni. Wallahu a'lam. Subhanakallah walhamdulillah. Subhanakallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.